Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong maklum dalam grup. Kita nak mula dah insyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' lifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar semua? Sihat semua ya? InsyaAllah pada hari ini kita akan memulakan satu kitab yang baru, iaitu kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhabi Ibni Idris, karangan Al-Imam Al-Allamatul Syarif Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Kitab ini saya khatamkan dengan guru saya, Maulana Syekh Mustafa Abdul Nabi hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau ada syarahkan kitab ini yang diberi nama sebagai Mu'nisul Jalis ataupun digelar sebagai Al-Khandaris. Iaitu ini kitabnya. Ada 2 jilid. Jadi saya harap yang ikut kelas saya ni belilah kitab ni. Walaupun agak mahal sikit. Kalau di Malaysia ni dijual dalam harga 200 lebih. 2 jilid. Tapi cetakan yang baik lah. Darudiyah. Kertasnya pun kualiti. Kitab punya kualiti insyaAllah. Okey. Jadi kitab Al-Yaqutun Nafis ini boleh dikatakan kitab yang level ketiga, keempat lah bagi mubtadi'in dalam mendalami fiqh mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan insyaAllah kalau tidak ada aran, kita dapat khatamkan kitab ini. Kemudian kita akan mulakan pula dengan kitab Fathul Qarib ataupun Umdatus Salik insyaAllah. Ala kulli hal, perbahasan fiqh ni sebenarnya dia tak lari dah daripada satu kitab ke satu kitab, pembincangan masalah yang sama. Cumanya kalau kitab kecil, perbahasan tu mungkin tak luas sangat. Yang kitab besar agak luas. Satu. Yang keduanya, masa kitab kecil tidak dibawa dalil, illah dan sebagainya. Bila masuk kitab yang agak besar akan dibawa segala benda tu lah. Sebab, dalil dan sebagainya. Jadi untuk kita faham dengan baik kitab yang besar, nak tak nak mesti kita faham dengan baik kitab yang kecil. Itu kaedah. Untuk kita faham dengan baik kitab yang besar, nak ataupun tidak, kita mesti faham kitab yang kecil. Jadi sebab tu dikatakan al-murabbi ni man yurabbi an-nas bisigari al-kutub ataupun bisigari al-ilm qabla kibarihi. Murabbi ialah orang yang mendidik pelajar dengan kitab yang halus-halus, yang kecil-kecil sebelum mendidik pelajar dengan kitab yang besar-besar. Boleh? Okey. Selesai kat situ. Saya akan mensyarahkan matan Al-Yaqutun Nafis. Rujukan utama saya ialah kitab Mu'nisul Jalis, karangan Syekh Mustafa. Dan ada kala kita akan baca juga apa yang ditulis oleh Syekh dalam kitab beliau, iaitu dalam kitab Mu'nisul Jalis. Jadi cuba dapatkan jugalah kitab ini walaupun agak mahal. Cubalah buat iklan di Facebook ke, minta sedekah supaya diberi dana untuk membeli kitab. Boleh? InsyaAllah. Okey, tanpa melengahkan masa, kita mulakan. Mana mukadimah mana?
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, ketahuilah oleh kamu, ni mukaddimah sebelum kita masuk matan tu. Ulama bila menulis kitab, mereka memulakan kitab mereka dengan dua benda. Pertama muqaddimatu kitab, yang kedua muqaddimatu ilmin. Dengan dua benda. Pertama muqaddimah kitab, yang kedua muqaddimah ilmu. Yang mana muqaddimah al-ilm itu juga dipanggil sebagai al-mabadi' al-asharah, prinsip-prinsip yang 10. Yang kita akan sebut sebentar nantilah. Okey, muqaddimah kitab pula ialah lafaz-lafaz yang khusus yang menunjukkan ke atas makna-makna tertentu. Ianya diletak pada awal kitab kerana ada hubung kait antaranya dan juga antara isi kitab. Dan nak faham isi kitab, adakala dibantu oleh muqaddimatul kitab. Saya ulang, muqaddimatul kitab ialah lafaz-lafaz yang tertentu yang menunjukkan ke atas makna-makna yang tertentu, yang mana muqaddimah itu diletak di awal perbahasan kitab, di awal kitab, yang mana ada hubungan rapat antara muqaddimah kitab dengan isi kitab itu sendiri. Dan seseorang yang membaca kitab itu boleh jadi kalau dia tak baca muqaddimatul kitab, dia tidak faham isi kitab. Jadi kefahaman yang lebih sempurna terhadap isi kitab bergantung juga kepada muqaddimatul kitab. Dalam muqaddimatul kitab ni, ulama kita tulis mustalah-mustalah tertentu. Contohlah dalam muqaddimah tu disebut, kalau aku sebut dalam kitab aku ni syaikhuna, maka makna syaikhuna ialah si fulan bin Illan. Kalau aku sebutkan dalam kitab aku ini syaikhi, maka maknanya ialah syekh sekian-sekian. Tak, kalau aku sebut dalam kitab aku ni asyarih, makna asyarih itu ialah ulama yang bernama sekian-sekian-sekian. Jadi itu semua disebut di awal perbahasan kitab. Boleh? Okey. Lepas tu kita sebut sewajarnya bagi penulis kitab dalam muqaddimatul kitab menyebut 8 perkara. 8 perkara. Ini semua ada dalam Mu'nisul Jalis. 4 perkara ala sabilil wujub. 4 perkara wajib disebut, iaitu wajib sina'i. Wajib sina'i ni maknanya wajib pada sudut ahli penulisan, bukan wajib syarak. Dengan makna kalau orang yang menulis tak sebut 4 perkara ni, taklah berdosa. Cuma dicela di sisi orang yang pakar dalam bab penulisan kitab. 4 perkara tersebut apa dia? Basmalah, kena mulakan kitab dengan bismillah. Lepas tu hamdalah, alhamdulillah. Lepas tu selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad dan juga keluarga dan juga sahabat. Kemudian asyhadatan, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 4 perkara ni wajib disebut. Wajib apa? Wajib sina'i. Wajib sina'i ni apa dia? Wajib pada sudut ahlul fan. Mana di sisi pakar bab penulisan ni, mereka akan cela kalau kita tinggalkan 4 perkara ni bila mana kita menulis satu-satu buah kitab. Okey, itu 4 perkara. 4 perkara lain ialah 4 perkara yang istihbab, yang sunat. Yang sunat. Dengan makna kalau tak tulis pun ulama ataupun pakar dalam bab penulisan tak cela kita. 4 perkara yang sunat tu bara'atul istihlal. Lepas tu perkataan amma ba'du, perkataan tu. Kemudian menamakan diri penulis. Contoh saya menulis, saya beritahu nama saya sekian. Lepas tu bagi nama kepada kitab. Kitab saya namanya Mu'nisul Jalis sebagai contoh. Jadi 4 perkara ni, yang pertama bara'atul istihlal, yang kedua perkataan amma ba'du, yang ketiga menamakan diri penulis, yang keempat menamakan kitab itu. Itu kita panggil sunat. Sunat pada sudut apa? Sudut sina'i. Kalau tinggal, ahlul fan tidak cela lah. Berbeza dengan al-wujub as-sina'i tadi. Boleh? Jadi kita tengok
musannif pengarang kitab kita ni, dia sebut 88 ataupun ada benda yang dia tinggal. Okey. Jadi dimulakan kitab dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dimulakan dengan bismillah. Ada dah yang pertama tu yang wajib sinai. Kemudian diduakan dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi ada juga alhamdulillah, alhamdulillah. Ala ma syara'ahu minad din wa hada ila siratil mustabin. Okey. Alhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah Taala yang mensyariatkan akan agama. Ala ma syara'ahu minad din maknanya ala ma sannahu minad din. Segala puji bagi Allah Taala, yang mana Allah Taala itu satu zat yang mensyariatkan, yang membentuk satu agama. Yang mana agama itu disampaikan oleh baginda Nabi melalui lidah beliau, baginda yang mulia, kepada kita. Okey, ad-din tu agama lah. Dinamakan ad-din dengan ad-din kerana li'anna nadinu bihi ay nanqadu lahu. Sebab kita patuh terhadap perkara yang dibawa oleh Nabi tu. Sebab tu nama ad-din. Ad-din ni makna nadinu bihi, makna kita patuh akan perkara tersebut. Sebab tu apa yang dibawa tu dipanggil ad-din, agama, sebab kita patuh akan dia. Kita akur akan apa yang dibawa oleh Nabi kepada kita. Ad-din juga dinamakan sebagai al-millah. Al-millah maknanya perkara yang disampaikan oleh Nabi, yumla ala rasul, satu perkara yang disampaikan daripada Allah Ta'ala kepada Nabi, Nabi pula sampaikan perkara itu kepada kita. Maka dinamalah perkara-perkara yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi, Nabi kepada kita, dinamakan sebagai millah, daripada perkataan amla yumli. Amla ni menyampaikan. Jadi Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita. Maka apa yang disampaikan itu syariat, itu kita panggil millatun. Juga dinamakan sebagai apa? Sebagai syar'an ataupun syariah. Sebab perkara yang disampaikan oleh Nabi itu ialah perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan dia, ad-din, al-millah dan juga asy-syar'u ataupun asy-syari'atu ialah satu perkara yang sama, iaitu perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Boleh? Okey. Alhamdulillahi ala ma syara'ahu minad-din. Segala puji bagi Allah Taala ke atas apa yang telah disyariatkan oleh Dia kepada kita daripada agama. Kat situ ada dah bara'atul istihlal. Sebab bila disebut ala ma syara'ahu, syarak ni fiqh lah. Jadi pada awal kitab disebut isyarat kepada perbahasan yang akan masuk nanti ialah perbahasan fiqh, perbahasan yang berkait dengan syariat, iaitu sembahyang, puasa, zakat. Maka itu dinamakan di sisi ulama balaghah bara'atul istihlal. Alhamdulillah ala ma syara'ahu minad din wa hada ila siratil mustabin. Dan Allah Ta'ala juga ialah satu zat yang memberi taufik kepada kita kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus. Okey. Boleh? Jadi selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Musannif memulakan dengan bismillah, kemudian diduakan dengan alhamdulillah. Bismillah itu kita panggil sebagai al-ibtida' al-haqiqi. Al-ibtida' al-haqiqi. Apa dia al-ibtida' al-haqiqi? Permulaan yang sebelum dia tu tidak ada permulaan yang lain. Maknanya kitab ini dimulakan dengan bismillah. Sebelum tu tak ada kalimah lain. Alhamdulillah disebut sebagai al-ibtida' al-idhafi. Al-ibtida' al-idhafi. Apa makna al-ibtida' al-idhafi? Sebelum alhamdulillah ada dah kalimah lain dalam matan tu, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum alhamdulillah itu tidak ada lagi perbahasan yang berkait dengan fiqh. Perbahasan yang berkait dengan fiqh datang selepas perkataan alhamdulillah. Jadi boleh faham. Al-ibtida' al-haqiqi, iaitu perkataan bismillahirrahmanirrahim, ialah satu perkataan yang didatangkan oleh pengarang kitab, dan sebelum tu tidak ada perkataan lain.
Jadi kitabnya dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Adapun alhamdulillah kita panggil al-ibtida' al-idhafi. Apa dia al-ibtida' al-idhafi? Satu kalimah yang telah didahului oleh satu kalimah yang lain, iaitu kalau dalam kitab ni bismillahirrahmanirrahim lah. Dalam masa yang sama, bismillahirrahmanirrahim itu bukanlah perbahasan ilmu fiqh, bukanlah maksud tujuan dikarangnya kitab ni. Jadi walaupun sebelum alhamdulillah tu ada lafaz lain, ada perkataan lain, tapi perkataan tu bukan berkait dengan ilmu fiqh, bukan berkait dengan maksud tujuan dikarangnya kitab ni. Akan tetapi malah perbahasan tentang fiqh akan datang selepas perkataan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi musannif memulakan kitabnya dengan al-ibtida' al-haqiqi dan juga al-ibtida' al-idhafi. Apa? Kerana apa? Kerana ikut Quran lah. Quran mulakan kitab dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syekh pun ikut. Lepas tu ada hadis, walaupun hadis ni ada perbincangan sesama muhaddisun. Hadis yang menyebut kullu amrin dhibal la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang ada nilai dalam agama yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ianya terputus daripada apa? Barakah. Selesai. Wassalatu wassalam, tengok matan wassalatu wassalamu ala rasuli sayyidina al-amin sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi selepas bismillah dan juga alhamdulillah, Syekh berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga Syekh memberi salam. Salam ni maknanya taslim. At-taslim maknanya selamat daripada al-uyub dan juga an-nuqsan ataupun at-tahiyyah, satu kehormatan. Jadi selawat dan satu kata penghormatan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarah tu disebutlah apa makna ar-rasul. Yang tu boleh baca sendirilah. Kita bukan nak bincang pasal tauhid. Okey, ala rasulil amin sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammad. Selesai kat situ. Wa alihi, dan juga selawat dan salam ke atas keluarga Nabi. Keluarga Nabi dalam bab doa ni, sekarang ni muqaddimah kitab. Muqaddimah kitab ni doa lah. Tak. Maka maksud al-al dalam bab doa ialah atba'uhu ala dini. Setiap orang yang mengikut baginda Nabi. Kita pun termasuk di bawah al-ahlu, keluarga Nabi, dalam bab doa. Kita berdoa dalam sembahyang. Ya Allah, yang Tuhanku, berilah keberkatan kepada baginda Nabi, ke atas keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Kita pun termasuk keluarga Nabi. Sebab apa? Sebab ianya fi maqamid du'a. Bila fi maqamid du'a, al-ahlu maknanya lebih umum. Merangkumi setiap orang yang muslim. Maknanya doa ke atas keluarga Nabi tu juga termasuk diri kita. Boleh tak? Termasuk diri kita. Okey. Tapi kalau dalam bab zakat dan juga bab ghanimah dan juga bab faid, tak. Yang dimaksudkan dengan aluhu sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan, tak, daripada Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Daripada Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Maknanya sanak saudara, anak beranak. Yang beriman daripada Hashim dan juga Muttalib. Okey. Wa alihi tahirin. Dan selawat dan salam ke atas keluarga Nabi yang bersih, yang suci. Kerana apa? Kerana mereka itu dinisbahkan kepada baginda Rasul yang suci. Wa sahbihi ajma'in, dan juga selawat dan salam ke atas keluarga, ke atas sahabat Nabi. Sahabat maksud dia apa? Setiap Muslim yang bertemu dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan Muslim juga. Sekalipun tidak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Tak, sekalipun bertemu dengan Nabi sekejap. Sejam, 2 jam, setengah jam. Tak lama. Juga dipanggil sebagai sahabi. Sekalipun diselangi oleh riddah. Ini adalah sahih. Maknanya seorang sahabat tu, dia beriman dengan Nabi. Dia jumpa Nabi. Lepas Nabi wafat, dia kufur. Ataupun ketika Nabi hidup lagi lah, dia kufur. Dia murtad. Lepas tu dia masuk Islam balik. Tak. Lepas dia masuk Islam balik tu, dia tak jumpa Nabi dah. Okey, adakah dia anggap sebagai sahabi orang lagu tu? Ya. Ikut pandangan yang sahih, juga dianggap sebagai sahabi. Ala kulli hal fihi khilaf.
Okey, selesai. Amma ba'du. Ba'du. Amma ba'du ni satu kalimah yang didatangkan untuk memberi isyarat kepada pemindahan daripada satu perkara kepada satu perkara yang lain. Jadi sekarang ni nak bagi tahu, selepas daripada aku selawat dan salam, selepas daripada aku menyebut bismillah, lepas tu hamdalah, kemudian selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad, keluarga beliau dan juga sahabat baginda. Sekarang ni aku nak masuk satu perbahasan yang lain. Apa dia perbahasan tu? Qad asyara alayya. Syekh nak beritahu kitab yang aku karang ni puncanya daripada mana? Macam mana aku boleh ada rasa nak karang kitab Al-Yaqutun Nafis ini? Maka Syekh sebut, amma ba'du faqad asyara alayya man la manduhata li fi mukhalafatihi. Sesungguhnya telah mengisyaratkan kepada aku guru aku yang bernama Al-Allamah Abdullah ibn Umar Asy-Syatiri. Guru aku ni memberi isyarat kepada aku, menyuruh aku mengarang satu kitab. Yang mana suruhan itu, man la manduhata li fi mukhalafati wala mazhala illa muwafaqatihi an aktuba risalatan fi madhhabil imami asy-Syafi'i. Arahan itu ialah arahan daripada seorang yang memang aku tak boleh nak tolak. Syekh sebut, guru aku ni ialah orang yang bila dia suruh memang aku tak mampu untuk tolak permintaan dia. Jadi aku pun tulislah satu kitab yang berkait rapat dengan mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nama al-Imam Syafi'i ialah Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas bin Uthman bin Syafi' ibnu Sa'ib ibnu Ubaid ibnu Abdu Yazid ibnu Hashim ibnu Muttalib bin ibnu Abdi Manaf. Itu nama Maulana al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Okey, Asy-Syafi'i ialah nisbah kepada siapa dia? Kepada moyang. Nama Imam Syafi'i ialah Muhammad. Itu nama dia. Bin Idris bin Abbas bin Uthman. Jadi Muhammad nama dia, ni apa? Ayah, atuk, moyang lah. Sebab apa dinisbahkan Al-Imam Asy-Syafi'i? Kenapa dinisbahkan kepada Asy-Syafi'i? Asy-Syafi'. Kerana Syafi' itu ialah sahabat Nabi. Syafi' itu ialah sahabat Nabi, yang mana Syafi' itu juga anak kepada sahabat Nabi. Jadi sahabat anak sahabat. Moyang Maulana al-Imam Syafi'i ni ialah seorang sahabat, juga merupakan anak kepada sahabat Nabi yang lain. Boleh? Jadi sebab tu dinisbahkan kepada Asy-Syafi', kepada Syafi'. Okey. Jadi amma ba'du faqad asyara alayya man la manduhata li fi mukhalafatihi wa la mazhala ila muwafaqatihi an aktuba risalatan fi madhhabil Imam Syafi'i. Disebut kat situ lahir di Gazzah pada tahun 150 Hijriyah dan wafat di Mesir pada tahun 204. Siapa duduk di Mesir kena pergi ziarah lah. Sekarang ni dah diperbaharui dah makam Maulana Syekh Asy-Syafi'i. Boleh? Okey. Jadi disebut dalam matan tu fi madhhabil Imam Syafi'i. Apa makna mazhab? Al-madhhabu maknanya ialah ma la ilaihi al-imam. Pandangan yang al-imam cenderung padanya, wa ashabuhu, dan juga pandangan yang ashab iaitu anak murid Imam Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i cenderung padanya. Daripada minal ahkam wal masailil fiqhiyah, daripada hukum hakam dan masalah-masalah fiqh. Itu makna mazhab. Bukan mazhab ni pandangan Imam Syafi'i seorang semata-mata, tidak. Siapa faham lagu tu dia salah faham. Mazhab ialah pandangan Imam Asy-Syafi'i dan juga pandangan ashabus Syafi'iyah, anak murid Imam Syafi'i. Pandangan berkait dengan apa? Pandangan yang berkait dengan hukum hakam dan masalah fiqh. Bukan berkait dengan hadis. Maknanya bukan berkait dengan hukuman ashabus Syafi'i masalah ke atas hadis. Hadis ni maudhu', hadis ni dhaif. Bukan. Tapi berkait dengan apa? Masalah-masalah fiqh
dan juga berkait dengan hukum hakam syara'. Itu makna mazhab. Bukan sekadar pandangan al-imam, tapi pandangan al-imam wa ashabuhu. Okey. Baca. Jami'atan lit-ta'arif. Jadi guru aku ni, iaitu Al-Allamah Abdullah ibn Umar Asy-Syatiri, suruh aku karang satu kitab, satu risalah kecil yang menghimpunkan ta'arif-ta'arif. Bagi sembahyang, ta'arif bagi at-taharah, ta'arif bagi al-hajj, al-bai' dan sebagainya. Hawiyatan lil arkani wasyurut, yang mana kitab itu merangkumi, hawiyah ni merangkumi rukun-rukun dan juga syarat. Merangkumi rukun-rukun dan juga syarat. Rukun jual beli, syarat sah sembahyang dan sebagainya. Apa makna rukun? Ar-ruknu dalam syarah sebut juz'ul mahiyah ad-dakhilu fiha ay fil mahiyah. Juzuk daripada sesuatu yang mana juzuk itu termasuk dalam sesuatu tersebut. Contoh rukuk. Rukuk ni ialah satu juzuk daripada sembahyang. Tak? Sembahyang ada rukuk, sujud, i'tidal apa bagai tu. Jadi rukuk sebahagian daripada apa? Sembahyang. Rukuk satu juzuk daripada sembahyang. Dalam masa yang sama, tak, rukuk itu ialah termasuk dalam sembahyang tu. Satu juzuk daripada sembahyang. Dengan makna kalau kita sembahyang, kita tak rukuk, maka sembahyang tu tidak dinamakan sebagai sembahyang pun pada sudut syarak. Sebab apa? Tak cukup juzuk. Dia macam kerusi lah. Tak? Ataupun apa nama? Nak sebut contoh apa? Kereta. Steering dia ada. Orang panggil kereta tak kalau ada steering saja? Tempat duduk tak ada, enjin tak ada. Orang tak panggil kereta. Tak? Jadi nak dinamakan sebagai kereta mesti ada steering, mesti ada tempat duduk, enjin apa semua tu. Jadi setiap satu perkara daripada kereta tu kita panggil juzuk pada kereta. Hilang salah satu, tak dinamakan sebagai kereta. Ni pun samalah. Rukuk satu juzuk daripada sembahyang. Hilang rukuk, maka tidak dinamakan sebagai sembahyang. Juz'ul mahiyah ad-dakhil fil mahiyah. Okay, syarat pula ialah satu perkara yang nak tak nak mesti ada. Ma la budda minhu lil mahiyah. Dalam masa yang sama, tak, dia tu terkeluar daripada mahiyah. Nak terbentuknya mahiyah, contoh macam salat, mahiyatus salah. Nak terbentuknya mahiyah seperti sembahyang, mesti ada dia. Contohnya apa? Wuduk. Wuduk ni syarat sah sembahyang. Nak ada sembahyang, tak, mesti ada salat dan mesti ada wuduk. Nak ada sembahyang, mesti ada wuduk. Tak ada wuduk, tak ada sembahyang. Tapi wuduk tu bukan termasuk dalam sembahyang. Malah dia tu luar sembahyang. Boleh? Itu beza antara rukun dengan syarat. Dua-dua tu perkara yang nak tak nak mesti ada lah. Tak ada salah satu, tak ada lah sembahyang tu. Cumanya kalau juzuk dia termasuk dalam mahiyatus salah, tak. Kalau syarat dia tu kharijus salah, macam wuduk. Ke ada orang wuduk dalam sembahyang? Wuduk luar sembahyang tak? Jadi wuduk tu di luar sembahyang. Dipanggil sebagai syarutun. Selesai. Hawiyatan lil arkani wasyurut musawwiratan lil anwa'. Yang mana risalah ini juga akan mentaswirkan jenis-jenis jenis-jenis masalah-masalah yang ada dalam kitab lah. Nanti kita akan baca dalam kitab ni, dia akan sebut suratul bai', gambaran bagi bai'. Jadi dia menggambarkan bai' itu rupanya begini, ada ijab, ada qabul. Suratul salam, contoh bagi salam, rupa bagi salam, gambaran bagi salam, tempahan. Tak, gambaran bagi akad nikah, gambaran bagi akad rujuk dan sebagainya akan disebut satu persatu dalam kitab ini. Okey. Sebab apa Maulana Syekh Abdullah ibn Umar Asy-Syatiri suruh aku karang kitab ni? Khidmatan li sigharil muta'allimin, sebagai satu khidmat bagi pelajar-pelajar yang kecil-kecil macam kita ni, mubtadiin. Tak, Allah. Wa takhfifan li at'abil muallimin, dan juga meringankan keletihan para guru. Guru Rabbani yang nak mengajar, tak, jadi ringan lah bila dah ada kitab ni, mudah nak mengajar. Gitu. Sebab apa? Sebab kitab ni kecil. Bila kitab kecil, dia menjadi jambatan kepada kitab yang besar.
Jadi ringan kepada guru bila nak mengajar kitab besar nanti. Sebab apa? Pelajar tu dah belajar kitab kecil. Kitab kecil. Fasara'tu ala qusuril bayyin ila talbiyatihi. Maka aku pun bersegera. Sedangkan aku ni jelas-jelaslah muqassir ataupun kurang banyak benda. Tapi sebab Syekh suruh percaya kat aku pun karang jugalah. Ila talbiyatihi wa jama'tu ma amkanani jam'uh. Dan aku himpunkan apa yang boleh aku himpun. Dan kata Syekh Mustafa, Syekh Maulana pengarang kitab kita ni buat kitab Yaqutun Nafis, rujukan utamanya ialah masalah-masalah penting daripada Hasyiah Al-Bajuri rahimahullah dan juga Hasyiah Syarqawi ala Tuhfatul Tullab dan selain daripada kitab itulah. Boleh? Wa jama'tu ma amkanani jam'uhu fi hadhihi al-wuraiqat allati sammaituha al-yaqut an-nafis fi madhhabi Ibni Idris. Jadi aku himpunkan apa yang aku mampu dalam uraiqat dalam kitab yang kecil ini. Yang mana aku namakan kitab ini dengan al-yaqut an-nafis fi madhhabi Ibni Idris. Al-yaqut ialah satu jenis daripada batu yang mulia, batu yang comel. Itu al-yaqut. Bahasa kita panggil apa al-yaqut ni? Permata. Bila sebut permata ni memang comel dah lah. Memang bernilai lah. Maka tak perlulah ditambah an-nafis. Sebab al-yaqut an-nafis maknanya permata yang bernilai. Tak sebut an-nafis pun kita tahu dah permata tu bernilai. Tapi Syekh datangkan juga perkataan an-nafis supaya wujudnya syajak. Syajak tu apa? Sama akhir kalimah. Al-yaqutun nafis fi madhhabi Ibni Idris. Kebunyi sama tu, nafis, Idris. Atas tujuan tu. Kalau tidak, Syekh tak datangkan an-nafis lah. Sebab apa? Al-yaqut dah memang nafis dah. Setiap yakut, setiap permata, mana ada yang tak nafis, mana ada yang tidak mulia, tidak mahal, tidak berharga, semua berharga, semua bernilai. Jadi apa tujuan didatangkan perkataan nafis itu? Lis-saja. Wal ma'mulu minal muttali'ina ar-ridha wal ighdai amma wal ighda'u amma laysa muta'ayyan al-khata' min al-maula subhanahu wa ta'ala al-ithabatu wal qabul. Jadi Syekh sebut yang diharapkan daripada orang yang baca kitab aku ni ar-ridha. Redha lah akan aku sebagai penulis kitab dan juga redha akan karangan aku ni sebagai sebuah buku. Jangan pandang buku aku ni dengan pandangan yang marah, yang benci. Jangan cepat nak iktiraf. Kalau jumpa benda tak betul, tengok dulu. Boleh jadi kamu yang tak betul. Saya sebut lagu tu. Wal ighdha. Ighdha ni mana tutup mata. Ke atas perkara-perkara yang kamu jumpa dalam kitab ni yang nampak macam salah tapi ghairu muta'ayyan, tidak yakin salah secara total. Maknanya ada cara kamu nak hamal ke atas satu benda yang betul. Tak kamu buat tak nampak sudah. Kamu sebut sahaja boleh dipikul kalam ini ke atas sekian perkara. Jangan cepat nak takhti' al-ulama. Okey, dan juga husnul i'tizar kata Syekh Mustafa. Kalau betul-betul kamu jumpa salah, maka Maulana Syekh pengarang kitab juga manusia, tak terlepas daripada kesilapan. Dan itulah perkara yang berlaku daripada dulu ke hari ini. Setiap ulama dia ada salah dia, ada zallah dia. Silap air bulan tak kena gaya. Kita akan jadi orang yang memaki ulama. Sebab apa? Ada salah. Dah siapa kata ulama tak ada salah? Ulama dia ada salah dia. Cuma bila sebut ulama, dia ada penghormatan yang lain yang kita kena bagi dan kita kena raikan berbanding dengan orang lain. Tadi ulama ada salah tu letak dalam kepala. Jangan sebut ulama maksum. Jangan. Akhir sekali jadi ta'assub. Letak dalam kepala ulama ada salah. Namun ianya ulama warathatul anbiya, ada cara aku nak berkhilaf dengan dia. Sebab tu kalau kita baca kitab, matan bawa sekian, syarah kritik. Lepas syarah kritik tu datang muhasyi. Muhasyi kritik syarah pula. Kadang-kadang muhasyi membela al-matin, pengarang matan. Dalam kepala kita fikir, syarah ni sekejap-kejap kritik, kejap-kejap kritik. Dah kalau nak kritik sangat, buat kitab lain lah. Kenapa nak kata-kata tangan nak pergi
syarah satu kitab, lepas tu duk kritik tak habis-habis. Buat kitab lain. Ulama ni dia ada apa? Ittisal, hubungan rapat sesama mereka. Dan kadang-kadang walaupun mengkritik, tapi tetap dia syarah juga kitab tu, dia tak buat kitab lain sebab nak ambil berkah daripada pengarang matan yang asal tu. Boleh? Jadi itu, setiap ulama ada kesalahan dia, ada zallah dia. Cara kita nak berta'amun macam mana? Kita ambil yang baik, buang yang keruh. Lepas tu kita berbeza pandangan dengan beradab. Boleh? Tu. Dan ulama sesama dia pun kadang ada bergaduh. Imam Sakhawi dengan Imam Suyuti. Ni Sakhawi dengan siapa? Sakhawi dengan Suyuti bergaduh. Bergaduh macam salang lah. Bukan main-main lah gaduhnya. Imam ni kritik imam ni. Kadang-kadang kritik tu kritik yang pedas. Yang pedas. Jadi kalau kita jenis tak boleh nak tahammul benda tu, sama ada kita ta'assub pada syekh ni ataupun syekh tu. Sedangkan dua-dua alim kabir. Yang mana kita boleh ambil manfaat daripada mereka. Tu. Boleh tak? Itu penting lah tu. Itu penting. Okey. Lepas tu yang kata ulama salah tu bukan kita lah. Ulama juga. Contoh saya baca bawah ni kitab Al-Masnu' fi Ma'rifati Hadith Al-Mawdu' karangan Al-Imam Al-Qari. Al-Imam Al-Qari bawa satu pandangan daripada Imam Zarkashi. Pandangan Imam Zarkashi salah. Pandangan yang salah dipegang oleh ramai ulama muhaddithun wal nuqat wal huffaz. Karangan jadi pandangan Imam Zarkashi salah, diikut oleh orang lain. Orang lain tu pun salah juga sebab ikut pandangan yang salah. Pandangan ulama yang ramai ni dikritik pula satu persatu. Boleh tak? Dia kritikan ni benda biasalah dalam dunia keilmuan ya. Cuma adab lah, tinggal lagi adab. Selesai baca. Okey, wa minal maula subhanahu wa ta'ala al-itsabatu wal qabul. Okey, selesai. Okey, jadi sekarang ni dah selesai daripada muqaddimah Al-Kitab. Dah selesai daripada muqaddimah Al-Kitab. Yang mana kita sebut tadi, muqaddimatul kitab sepatutnya ada 8 perkara. 4 perkara secara wajib sunai, 4 perkara lagi secara wajib secara mustahab, secara sunat, secara comel, molek, sunai. Jadi kita tengok ada tak 4 tu. Pertama bismillah. Yang wajib dulu, yang wajib sunai. Tak. Pertama apa? Bismillah ada. Lepas tu hamdalah pun ada. Selawat dan salam kepada keluarga Nabi pun ada. Syahadatain tak ada. Mengucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak ada dalam muqaddimatul kitab. Tak, maka dijawab oleh Syekh Mustafa, boleh jadi pengarang kitab kita mengucapkan syahadah menggunakan mulut tapi dia tidak tulis pada kitab dia. Dia guna mulut, dia guna mulut. Dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, lepas barulah dia karang kitab. Tapi perkara tu tidak tidak ditulis dalam kitab beliau. Lepas tu 4 perkara lagi yang sunat. Apa 4 perkara yang sunat tu? Hilang dah. Bara'atul istihlal ada tadi. Bila Syekh sebut alhamdulillah ala ma syara'ahu minad din. Bila sebut kalimah syara'ahu mensyariatkan, kita faham fiqh lah. Okey. Lepas tu perkataan amma ba'du ada tak? Perkataan amma ba'du ada. Dalam matan ada. Ada. Lepas tu menamakan kitabnya ada. Lepas tu sebab mengarang kitab juga adalah sebab disuruh oleh guru beliau. Ada belaka. Satu dia tak ada, iaitu asyhadatain. Dijawab asyhadatain itu diucapkan guna mulut walaupun tidak ditulis pada kitab. Selesai. Tak apa mukadimah ni kita baca. Ya tak. Ustaz Amirul salah tu kefahaman tu. Dia jumpa Nabi dalam keadaan dia beriman. Dia jumpa Nabi dalam keadaan dia beriman. Tak. Lepas tu dia kufur. Lepas tu dia masuk Islam balik. Itu masih sahabi. Kalau jumpa Nabi dalam keadaan kufur, lepas tu baru beriman, ketika beriman tak jumpa Nabi, tak panggil sahabat.
Contoh daripada masa zaman Nabi hidup dia tak masuk Islam. Tapi lepas zaman Nabi ketika Nabi hidup dia tak masuk Islam, tapi dia tengok Nabi lah. Lepas Nabi wafat baru dia masuk Islam. Itu bukan sahabi. Itu bukan sahabi. Okey. Selesai. Muqaddimatun. Okey, sekarang ni nak masuk muqaddimah. Muqaddimah apa? Ada tak perkataan muqaddimah dalam matan? Ada. Okey, ada perkataan muqaddimatun. Tadi muqaddimah dah, ni muqaddimah pula. Tadi muqaddimatul kitab. Sekarang ni muqaddimatu al-ilmi. Muqaddimatu al-ilmi. Mana muqaddimah bagi ilmu fiqh. Yang disebut juga dengan nama al-mabadi' al-asharah. Prinsip-prinsip yang 10. Yang mana perkara tu mesti kita tahu. Ataupun wajar kita tahu. Supaya kita mengaji kitab, kita tahu perbahasan kitab, faedah daripada mengaji ilmu ni. Tak? Lepas tu nisbah, perbezaan antara ilmu dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita tahu siapa dia wadih, peletak ilmu ini dan sebagainya. Okay, a'lam, ketahuilah oleh kamu, wahai orang yang membaca risalah ini, annahu yanbaghi li kulli syari'in. Sewajarnya, ataupun yahsun, bagusnya, baiknya, setiap orang yang memulakan fi fannin an ya'rifa mabadi'ahul asyarah. Sewajarnya, sebagusnya bagi orang yang memulakan belajar dalam mana-mana ilmu untuk mengetahui mabadi', prinsip-prinsip bagi ilmu tersebut yang ada 10. Ayat dia. Wahiyya hadduhu, yang pertama hadduhu, ta'rif. Ta'rif bagi apa? Bagi ilmu yang kamu nak belajar tu, apa nama ilmu tu. Wa mawdu', perbahasan utama, berkait rapat dengan apa. Yang ketiga, wa mawdu'uhu, wa faidatu, faidah belajar fiqh ni benda apa? Dapat pitih ke, jadi masyhur ke, ataupun apa dia punya faedah dia. Kena tahulah faedah supaya semangat kita nak belajar. Tak, lepas ni kalau jumpa masalah-masalah yang susah pun kita sabar untuk terus belajar dan sampai khatam. Sebab apa? Kita tahu faedah daripada kita belajar ilmu tersebut. Wa masailuhu, masalah-masalah yang dibincangkan, wasmuhu, nama bagi ilmu tersebut. Yang mula-mula tadi hadhu tu ta'rif. Ta'rif bagi ilmu tersebut. Wasmuhu ni nama pula bagi ilmu tersebut. Wastimdaduhu, tempat ambilan ilmu yang kamu belajar ni, daripada Taurah ke, daripada Injil ke, daripada Quran ke, daripada mana. Wa hukmu syari' fih, hukum syarak dalam belajar ilmu tersebut. Fardu ain, fardu kifayah, tak, ataupun haram, mustahab. Wa nisbatuhu ila sa'iril ulum, nisbah ilmu yang kamu belajar tu kepada ilmu-ilmu yang lain. Contoh fiqh dengan mantiq, adakah satu ilmu yang sama ataupun berlainan? Wa fadluhu ni kelebihan lah. Kelebihan ilmu itu ke atas ilmu-ilmu yang lain. Wa wadi'uhu, orang yang mula-mula mengarang ilmu itu dan letak di dalam kitab, tulis di dalam kitab. Okey. Jadi itu beberapa perkara yang kita kena tahu. Had, ta'rif, mawdu', faedah, masail, isim, istimdad, hukum syari', nisbah, wadi'. Ada 9 yang disebut oleh Maulana Syekh yang kita kena tahu. Tak, ada satu benda yang tinggal ni. Ada apa? Had, mawdu', faedah, masail, nama, istimdad, hukum syari', nisbah, fadl, wadi'. 10, betul dah 10. Okey. Wal fannu alladhi nahnu bi sadadihi al-fiqh. Tak apa, dak panjang lagu ni. Sabar sikit Mukaddimah tak apalah. Okay. Wal fannu alladhi nahnu bi sadadihi, dan ilmu yang kita nak belajar ni ialah al-fiqhu, namanya al-fiqhu. Fiqh lah. Fa hadduhu, had tu ta'rif. Had dia pula ialah sudut bahasa dibincangkan. Had, ta'rif bagi al-fiqhu pada sudut bahasa dan juga pada sudut syarak dan juga pada sudut istilah fuqaha. Dan juga istilah fuqaha.
Ada dalam kitab Mu'nisul Jalis. Saya syarahlah. Pada sudut bahasa, al-fiqhu bermakna al-fahmu mutlaqan. Kefahaman secara mutlak. Sama ada kefahaman itu ke atas masalah yang mendalam, yang daqiqah, ataupun pada masalah yang ringkas, yang mudah. Dipanggil sebagai al-fiqhu. Jadi al-fiqhu lughatan al-fahmu mutlaqan. Yang kedua, makna al-fiqh pada sudut syarak. Al-fiqh pada sudut syarak ialah nama bagi setiap syariat dan juga agama. Sama ada ianya muamalah ataupun berkait dengan adab ataupun berkait dengan i'tiqad. Mudah-mudahnya, al-fiqhu pada sudut syarak ialah setiap perkara yang berkait dengan agama. Sama ada berkait dengan muamalah, berkait dengan adab, berkait dengan pegangan hati dan sebagainya. Jadi hadis yang menyebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Setiap orang yang Allah Taala nak kebaikan baginya, Allah Taala akan bagi kefahaman, yufaqihu. Allah Taala akan bagi kefahaman dalam agama. Makna yufaqihu ni bukan makna Allah Taala akan bagi dia tu jadi reti fiqh. Makna bidang lain tak reti, tak. Makna yufaqihu ni makna bagi orang tu faham agama. Sama ada pada sudut muamalatnya, bermuamalah dengan muamalah yang disyariatkan, yang dituntut oleh agama, adabnya, i'tiqadnya. Tak, Allah Ta'ala bagi faham semua perkara tersebut. Tu boleh. Jadi hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak kebaikan bagi dirinya, Allah Ta'ala akan bagi kefahaman dalam agama. Kefahaman kat situ bukan makna fiqh, ilmu yang kita nak belajar ni, tak. Malah lebih umum. Allah Ta'ala akan bagi kefahaman pada sudut i'tiqad yang sahih. Tak, sudut fiqh yang kita belajar ni pun orang tu faham dengan baik, sekurang-kurangnya fardu ain. Tak, lepas tu cara bermuamalah dengan manusia, tak, dengan dengan Allah Ta'ala, dengan jiran dan sebagainya, Allah Ta'ala juga bagi kefahaman kepada dia. Dan begitulah seterusnya. Boleh? Okey. Adapun fiqh pada sudut istilah fuqaha ialah disebut oleh Maulana Syekh Mustafa hifdhu ta'ifatin min masailil ahkam al-syar'iyyah al-amaliyah al-waridati fil kitab wa sunnati wa mastunbita minhuma sawa'un kana hafidhaha min ma'adillatiha aw mujarradan anha. Adapun fiqh pada sudut istilah fuqaha, maknanya ialah menghafaz, mengingat sebahagian besar daripada masalah-masalah hukum hakam yang berkait dengan perbuatan mukallaf. Menghafaz sebahagian daripada masalah-masalah hukum hakam syarak lah. Bukan hukum hakam yang berkait dengan lughah, nahwu saraf, atau berkait dengan mantik, tak. Hukum hakam yang berkait dengan syarak. Yang mana hukum hakam yang berkait dengan syarak itu pula mesti berkait dengan amalan. Seperti sembahyang, wuduk, haji, yang berkait dengan perbuatan mukallaf guna badan dia. Tak? Okey. Atau al-amaliyah ni lebih umum lah, sama ada perbuatan hati ataupun perbuatan jawarih ataupun perbuatan satu lagi lisan. Jadi makna fiqh pada sudut istilah fuqaha ialah menghafaz, mengingat sebahagian masalah-masalah yang berkait dengan hukum hakam syarak yang berbentuk amal, sama ada amal perbuatan anggota badan ataupun amalan hati seperti niat ataupun amalan lidah seperti talaffuz bin niyah. Tak. Yang mana hukum hakam itu, yang mana seseorang itu menghafaz masalah-masalah yang berkait dengan hukum hakam syarak tu, tak. Yang mana hukum syarak itu ada dalam kitab dan juga ada dalam sunnah. Ada dalam Quran, ada dalam hadis, dan juga hukum hakam yang dikeluarkan melalui istinbat baru ulama. Sama ada dia tu hafaz bersama-sama dalil ataupun tanpa dalil. Jadi barang siapa yang memahami dan menghafaz dengan baik di dalam dadanya, tak, matan Zubat, matan Minhajut Talibin, dan kalau ditanya dia boleh jawab secara segera, maka dinamakan sebagai faqih di sisi ulama fiqh. Boleh? Sebab kita sebut tadi fiqh pada sudut istilah fuqaha ialah hifdhu, hafaz. Hafaz bukan hafaz bodoh itulah, hafaz kena faham. Hafaz dan faham sebahagian besar masalah-masalah fiqh
Tak, yang berkait dengan perbuatan mukallaf sama ada jawarih ataupun qalb ataupun lisan. Tak, yang mana hukum hakam tu dia petik, dia ambil daripada kitab dan juga sunnah. Sama ada dia tu menghafaz beserta dengan dalil ataupun tidak. Maka bagi siapa yang menghafaz matan Zubat, matan Minhajul Talibin, tak dalam masa yang sama dia faham masalah dalam tu dengan baik, dan kalau ditanya dia boleh jawab dengan segera, tak masalah tertentu, maka dinamakan sebagai faqih. Boleh. Sebab tu Imam Bajuri kita sebut faqih. Imam Syarqawi kita sebut faqih, kita gelar dia faqih. Masyayikh di Yaman, ya, yang menghafal Zubat, hafal Minhajul Talibin, faham dengan baik, kita panggil faqih. Syekh Mustafa Abdul Nabi kita panggil faqih. Sekalipun mereka tu semua muqallidun, semuanya bertaklid sahaja kepada imam mazhab, kepada mazhab Syafi'i. Bukan dia buat mazhab lain, tak. Faham tak? Tapi sebab apa kita gelar juga mereka faqih? Sebab mereka faham dengan baik dan hafaz dengan baik masalah-masalah yang berkait dengan hukum hakam syarak. Boleh? Okey. Jadi tak semestinya orang tu faqih, dia tu mesti mujtahid, tak? Tidak semestinya. Okey. Kemudian kalau kita tengok matan tu, Syekh sebut apa? Wa fahadduhu al-ilmu. Fahadduhu al-ilmu. Sudah dah lah. Baca lagu ni. Okey, fahadduhu al-ilmu itu ta'arif fiqh di sisi ulama usuliyun. Jadi sekarang kita telah mendatangkan al-fiqhu dengan makna pada sudut lughah, al-fiqhu pada sudut syarak, al-fiqhu pada sudut istilah fuqaha, dan juga al-fiqhu pada sudut usuliyun, ahli usul fiqh, ahli usul fiqh. Yang disebut dalam matan ialah ta'arif bagi al-fiqhu pada sudut istilah ulama usul fiqh, ulama usul fiqh. Itu kita baca ringkas je lah. Fahaddu al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyyati al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Okey. Al-fiqhu di sisi ulama usul fiqh ialah al-ilmu, kefahaman, pengetahuan, bil ahkam, dengan hukum hakam syarak. Pengetahuan pengetahuan dengan hukum hakam syarak. Okey, boleh. Makna pengetahuan dengan hukum hakam syarak ni bukan mesti kena tahu sungguh. Makna bila tanya jawab. Makna kalau ditanya disebut la a'lam, maka tidak dianggap sebagai faqih di sisi ulama usul, tak. Makna tahu dengan hukum hakam syarak ni sama ada tahu sungguh, bila ditanya dia jawab, ataupun dia ada kekuatan untuk merujuk kepada kitab dan juga as-sunnah. Orang tanya apa masalah sekian-sekian, dia pun balik buka Quran, baca, buka hadis, baca. Lepas 5 hari dia bagi jawapan. Itu kita panggil al-faqih di sisi ulama usul. Jadi tidak ada masalah lah. Kalau kita jumpa kisah-kisah, sebagai contoh Imam Malik, bila ditanya ada masalah yang disebut la a'lam, aku tak tahu. Adakah menyebabkan Imam Malik dah keluar daripada peringkat mujtahidun? Tak. Masih dianggap sebagai faqih, masih dianggap sebagai mujtahid. Sebab apa? Dia dah ada jiwa, dia dah ada kekuatan, ada malakah untuk istinbat hukum. Orang kalau tanya kita hukum sekian, kita boleh tak balik buka Quran, buka hadis, kita buka kitab. Dalam kitab sebut sekian, kita pun sebut sekian. Kita tak boleh nak istinbat terus daripada Quran hadis. Tak. Tapi mereka ni, ulama mujtahidun ni, boleh jadi tak jawab secara terus bila ditanya. Tapi dia boleh balik rumah, dia rujuk. Dia ada alat-alat. Ada tukul, ada macam-macam alat lah, tangga apa semua. Dengan alat tu dia boleh tengok Quran, baca sekali, 2 kali khatam. Ni hukum dia sekian. Berdasarkan kaedah sekian. Azim azim jiddan. Tu maksud dia. Jadi bukan mesti tahu semua hukum, tak. Bukan mesti tahu semua hukum secara makna bila tanya tu jawab. Tapi ada malakah tu. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Jadi pengetahuan tentang hukum hakam syarak. Baru dia anggap sebagai faqih.
Kalau reti bab ekonomi, semua bab ekonomi dia reti, ataupun bab lurah dia reti. Bab fiqh tak reti, bab syarak tak reti, sembahyang apa semua tak reti. Yang tu bukan dianggap sebagai faqih. Asy-syar'iyyah al-amaliyah, mengetahui hukum-hukum syarak yang berbentuk amal, perbuatan. Sama ada perbuatan tu perbuatan hati seperti niat, an-niyatu wajibatun, ataupun bukan perbuatan hati. Seperti apa? Jawarih, sembahyang, rukuk, sujud, ataupun lidah. Jadi bila disebut al-amaliyah, kita faham apa? Kita faham al-fiqhu ialah ilmu pengetahuan tentang hukum hakam syarak yang berkait dengan perbuatan mukallaf. Bukan berkait dengan i'tiqad mukallaf. I'tiqad mukallaf tak dikembali kepada ilmu apa? Ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Jadi tak termasuk kat sinilah, terkeluar. Okey. Al-muqtasabu tu sifat kepada apa dia? Al-ilmu. Jadi al-ilmu al-syar'iyyatu, al-ilmu bil ahkami al-syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasabu. Ai al-ilmu al-muqtasabu. Ilmu pengetahuan tentang hukum hakam syarak itu al-muqtasabu, diambil, diperolehi dengan cara belajar. Asal tak tahu baru tahu. Tu. Boleh. Al-muqtasabu tu nak keluarkan apa? Nak keluarkan, sebahagian sebut nak keluarkan ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala tidak dipanggil sebagai al-fiqhu. Sebab ilmu Allah Ta'ala ni bukan muktasab, bukan diusahakan. Asal jahil kemudian alim, tak. Maka terkeluarlah ilmu Allah Ta'ala. Min adillatiha tafsiliyah. Yang mana ilmu pengetahuan itu diambil daripada dalil-dalil yang tafsili, yang terperinci. Daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi dia ada dalil khusus tentang sembahyang, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Jadi itu yang dimaksudkan dengan dalil-dalil secara terperinci. Setiap perbahasan tu ada dalil khusus yang dibincangkan. Boleh? Itu ialah al-fiqhu pada sudut apa? Di sisi usuliyun. Al-ilmu bil ahkami al-syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Boleh? Itu makna fiqh di sisi usuliyun. Bukan makna usul fiqh. Kalau usul fiqh min adillatiha al-ijmaliyah, ni makna fiqh. Makna fiqh tu sendiri. Bukan makna usul fiqh. Boleh? Tak ada masalah lah. Mudah. Saya nak baca banyak juga ini ni. Nak berhenti. Tak apa baca. Tadi kita start berapa ni? Pukul 9 tak? 9, 10. Setengah jam lagi tinggal. Tak apalah. InsyaAllah khair. Okey. Wa mawdu'uhu. Lepas tu yang boleh baca syarah hasyiah tu bacalah. Ulang kaji. Saya baca semua sebelum mengajar ni. Tapi taklah semua saya bagi. Saya syarah secara ringkas gitulah. Sebab kalau baca satu-satu jadi panjang. Dan itulah yang kita kena faham. Guru ni bukan dia bagi semua benda, tak. Kalau kita faham guru ni bagi semua benda, kita akan jadi penakut sampai kita mati. Nak belajar mesti berguru, nak belajar mesti guru, nak belajar mesti berguru. Siapa yang kata lagu tu? Nak belajar betul berguru, tapi pada permulaan 10-15 tahun pertama. Tak, cuma lepas tu baca sendiri dah lah kita. Ada part tak faham, tanya guru. Malah dalam tempoh 10 tahun ataupun 10-15 tahun tu, di samping kita belajar berguru, kita kena ada usaha sendiri juga. Maknanya baca dengan ustaz, matan. Balik bacalah syarah sikit-sikit. Tak? Begitu. Baca dengan syekh, syarah. Balik kita rujuk hasyiah sikit-sikit. Kalau tidak menyebabkan kepala kita pening. Kalau baca syarah jadi pening, baca matan je lah. Tak? Itu cara dia. Boleh? Jadi itu yang kita ingin bagi tahulah kepada pelajar-pelajar kita, kepada pelajar-pelajar di pondok terutamanya. Kalau masih ada yang beranggapan belajar ni nak tak nak mesti berguru.
Betul, kamu sebut tu betul. Tapi bukan selama-lamanya. Ulama' kita bukan lagu tu. Ulama' kita di Al-Azhar Syarif, ulama'-ulama' yang datang, yang sebelum-sebelum ni, bukan begitu sifat mereka. Mereka ambil daripada guru kunci, miftah. Ketika ambil miftah tu pun, mereka dah baca sendiri dah. Lepas ambil miftah, lagilah banyak membaca sendiri, mutala'ah sendiri. Itu cara dia. Bukan semua benda kita nak ambil daripada guru. Tak. Dah ada masa kita berkhilaf dengan guru. Boleh jadi kita lebih banyak baca berbanding dengan beliau. Boleh jadi sebaliknya. Boleh jadi kita salah, dia betul. Boleh jadi, tak ada masalah. Tapi boleh jadi kita betul, dia salah. Ada juga. Sebab tu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dalam dia duduk puji guru dia Al-Allamah Al-Kawthari, jangan-jangan dia kata, Syekh aku ni tak kena. Apa yang disebut oleh Maulana Al-Imamul Allamatul Faqihul Mufassirun Nazar Al-Mudaqiqul Muhaqqiqu kada wa kada wa kada, dia sifatkan guru dia sebut pandangan ini tak tepat. Tak ada masalah. Sebab guru dia tu manusia, bukan malaikat, bukan nabi. Dan dia pun jadi mengaji, jadi mutala'ah. Dia apa yang disebut bagi aku salah. Dalil dia sekian, bukan salah. Lepas tu lagi tinggal lagu tu, tak bawa lah dalilnya. Boleh? Tu. Boleh tak? Okey, selesai. Itu penting lah tu. Bukan nak suruh tak hormat guru ni. Akan salah faham pula. Kita letak sesuatu perkara tu pada tempat dia. Tak semua benda guru kita pakar, tak. Sebab tu sebab anak baru baca, sebab tu anak sebut 2-3 kali tu. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dia sering kali sebut. Dan dia bawa pula nakal-nakal daripada kalam, contoh Imam Laknawi dan sebagainya. Dia kata, setiap ilmu ni ada rijal dia, ada pakar dia. Ilmu hadis kita rujuk muhaddisun, al-huffaz, an-nuqat. Kita tidak rujuk faqih. Contoh, faqih sebut hadis ni maudhu' ataupun dia sebut hadis ni sahih. Tapi muhaddisun sebut, semua muhaddisun sepakat kata maudhu'. Kita nak terima yang mana? Kita terima muhaddisun sebab bukan ilmu hadis. Melainkan kalau si faqih tu juga muhaddis. Contoh Imam Nawawi. Tapi kalau faqih tu hanya faqih, tak muhaddis. Tak muhaddis ni bukan makna dia tak baca Arba'in Nawawi, ya ikhwan. Jangan kita faham lagu tu. Jangan kita qiyas zaman kita dengan zaman dulu, tak. Zaman dulu faqih ni dia setakat Arba'in Nawawi, Sahih Muslim, Bukhari, semua tu dibacalah. Tapi dia tidak ada kekuatan seperti imam-imam yang besar dalam hadis. Kekuatan untuk menilai hadis, ilmu untuk menilai hadis. Ilmu yang sama, tahap yang sama dia tidak ada sebab dia lebih pada fiqh. Maka kita ambil pakai yang muhaddisun. Berkait dengan fiqh. Tak, bertembung antara Imam Ibn Hajar Al-Haytami bertemu dengan contoh dengan Imam Imam yang pakar dalam hadis. Contoh Imam Al-Qari dan sebagainya. Tak, kita dahulukan yang mana? Kita dahulukan yang faqih. Sebab mereka diberi kekuatan, keistimewaan oleh Allah Ta'ala untuk istinbat hukum. Yang tidak ada pada ulama muhaddisun. Begitulah ilmu mantiq, ilmu kalam. Tak. Ustaz, bukankah dia tu ulama? Memang dia ulama, tapi adakah kepakaran dia tu dalam semua bidang? Tu soalan dia. Semua bidang pakar. Pakar setakat mana? Pakar yang kita bincang ni pakar tu zaman dulu tu. Standard pakar dia macam mana? Muhaddis pakar standard zaman dulu macam mana? Itu. Dan dia manusia, kemungkinan salah tu ada. Contoh yang dibawa dalam kitab, tak. Contohlah faqih sebut hadis ni maudhu' atau hadis ni sahih. Sanad tak bawa. Bila sanad tak bawa, macam mana muhaddis nak hukum? Kamu tahu sahih kat mana? Kalau kamu boleh sebut fikir temenung, betul kamu sebut sahih, kami boleh buat juga dalam ilmu fiqh. Temenung tak tengok keliling, hukum dia wajib. Boleh. Tak kena
tak kena maki dengan ulama fuqaha ni. Kami istinbat hukum dengan ilmu alat, dengan tu, dengan ni. Mari kamu tengok keliling, hukum dia sekian. Tak? Jadi setiap bidang tu ada pakar dia. Tu. Benda-benda lagu ni susah sikit. Kalau orang baru-baru mengaji dia nak terima. Tapi itulah hakikatnya. Kalau kita tak keluar daripada kepompong tu, kita tak boleh nak baca kritikan orang ke atas ulama-ulama yang kita sayang, kritikan ulama kita ke atas orang lain. Kita tak boleh nak tenggelam masuk dalam dunia ilmiah yang sebenar. Sebab dunia ilmiah yang sebenar memang tidak ada seorang pun ulama maksum kecuali Nabi. Nabi saja Nabi yang maksum. Yang lain semua ada salah. Cuma ingat, yang salahkan tu bukan kita. Saya sendiri kalau ada orang ini tiba-tiba nak salahkan ulama sekian. Saya tengok dulu. Orang ni lagu mana cerita. Oh, degree 4 tahun. Lepas tu, siapa guru dia? Tak ada guru. Saya pun tak nak pakai. Tapi kalau seorang ulama yang kita kenal, guru dia, alamah, ulama-ulama pemuji, orang ni mudaqqiq, muhaqqiq, apa bagai semua tu, tak, untuk kita terima tu, dengan hati yang terbuka, insyaAllah. Boleh? Baca. Tak, itu penting tu. Penting sangat-sangat. Wa mawdu'uhu af'alul mukallafin. Mawdu' perbahasan utama dalam ilmu fiqh ialah af'alul mukallafin, perbuatan-perbuatan mukallaf. Perbuatan-perbuatan mukallaf. Boleh? Pada sudut wajib melakukan, haram melakukan, sunat melakukan, makruh melakukan, sekian-sekian, harus melakukan. Pada sudut kena jamin, tak kena jamin, sudut sahnya akad jual beli, tidak sahnya akad jual beli. Jadi semua tu berkait dengan perbuatan. Jual beli perbuatan, sembahyang perbuatan, niat tu perbuatan hati. Nak lafaz niat guna lidah, perbuatan lidah. Nak haji perbuatan badan. Ada juga hati, bila mula-mula nak ihram tu niat dengan hati. Tak. Jadi maudhu' pembincangan ilmu fiqh ialah perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf. Perbuatan sini sama ada perbuatan hati, lidah ataupun jawarih. Okey, boleh? Okey. Cumanya dalam matan sebut af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf yang ramai. Adakah dalam fiqh ni hanya dibincangkan perbuatan mukallaf yang ramai? Jawapannya tidak. Tidak. Dalam fiqh juga dibincangkan tentang mukallaf, perbuatan mukallaf yang seorang diri. Perbuatan seorang mukallaf. Contohnya khasais, kelebihan yang khasais ni perkara-perkara yang diberi khusus untuk Nabi yang tidak diberi kepada orang lain. Juga dibincangkan. Jadi khasais Rasulullah sudah tentu berkait dengan Rasulullah sahaja, tidak berkait dengan orang lain. Kahwin lebih daripada 4 dan sebagainya. Tak. Dibincangkan dalam kitab fiqh benda tu. Lepas tu penyaksian seorang pemuda yang bernama Khuzaimah, yang rasa sahabat. Tak. Penyaksian dia seorang menyamai penyaksian 2 orang pemuda. Jadi penyaksian Khuzaimah seorang diri mukallaf dibincangkan juga dalam fiqh. Sedangkan dia seorang mukallaf. Perbuatan seorang mukallaf, penyaksian seorang mukallaf. Bukan ramai mukallaf. Tak. Itu satu. Yang kedua, dalam fiqh juga dibincangkan perbuatan bukan mukallaf. Bukan mukallaf sahaja. Yang dibincangkan bukan mukallaf pun dibincangkan, seperti perbuatan budak kecil. Contoh, anak saya baling kereta Ustaz Amirul dengan batu, pecah kereta. Dibincangkan kena dhaman ke tak kena dhaman, kena ganti rugi ke tak ganti rugi. Sedangkan yang buat pecah tu budak kecil. Tak. Lepas tu dibincangkan harta budak kecil. Bukan mukallaf tu, budak kecil belum balik. Adakah wajib dia zakat kan? Tak. Maka ta'bir af'alul mukallafin ni dijawab oleh Syekh Mustafa ialah jaryun al-ghalib. Kebiasaan dalam kitab fiqh dibincangkan perbuatan mukallaf. Dan kebiasaan dalam kitab fiqh dibincangkan perbuatan mukallaf. Tidak dinafikan, ada juga
Perbincangan dalam fiqh ini yang berkait dengan perbuatan seorang mukallaf dan juga perbuatan bukan mukallaf seperti bahimah dan juga sibyan. Jadi takbir kitab dengan al-mukallafin jaryun alal ghalib. Tu. Wa faidatuhu, dan faedahnya, faedah belajar ilmu fiqh ni, kita tahulah apa yang Allah Ta'ala suruh dan apa yang Allah Ta'ala larang. Bila kita tahu apa yang Allah Ta'ala suruh dan apa yang Allah Ta'ala larang, maka kita boleh apa? Disebut dalam matan, kita boleh imtithalul awamir. Kita boleh ikut perintah. Lepas kita belajar, kita tahu hukum. Sekian ni wajib, benda tu sunat, benda tu harus, benda ni haram. Maka kita bolehlah imtithalul awamir, mengikut perintah. Dan juga wajtinabun nawahi, dan juga menjauhilah larangan. Sama ada larangan tu, larangan pada sudut haram ataupun tidak haram, makruh dan sebagainya. Boleh? Okey, wa masailuhu, masalah-masalah yang dipelajari dalam ilmu fiqh ialah hiyal qadaya allati tuzkar fih. Masalah-masalah yang dipelajari dalam kitab fiqh ialah qadiyah-qadiyah yang disebut di dalamnya, di dalam kitab ini. Qadiyah ini maknanya maudhu' dan juga mahmul. Dan juga nisbah antara maudhu' dan mahmul. Contohnya apa? Maudhu' mahmul ni dalam nahwu kita sebut mubtada' khabar lah. Dan nisbah antara mubtada' khabar. Contohnya as-salatu wajibatun. As-salatu mubtada', wajibatun khabar. Dalam arti sebut as-salatu maudhu', wajibatun mahmul. Lepas tu ada hubungan antara mubtada' dan khabar ini. Sehingga kita tahu sembahyang itu wajib. Jadi dalam fiqh dibincangkan tentang qadiyah-qadiyah ni. Dibincangkan tentang qadiyah ini. Seperti as-salatu wajibatun, qadiyah tu kita bincang. Salat tu wajib. Okey, wajib pula dengan syarat sekian. As-sariqatu haram, sariqah tu haram dengan dalil sekian, dengan syarat sekian. Boleh? Itu maksud dia. Okey. Kita bincang pada sudut syarak lah, bukan bincang pada sudut maudhu' mahmul, mubtada' khabar. Tak ada lah dalam kitab fiqh ni as-salatu mubtada'un marfu' wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun ala akhirih wajibatun khabarun marfu'un wa alamatu raf'i dhamm. Tak ada bincang dalam ni. Dia bukan bincang pada sudut nahwu, sudut saraf, tak. Dia bincang pada sudut hukum hakam. Jadi qadiyah, apa makna qadiyah? Qadiyah itu ialah mubtada' khabar, maudhu' mahmul. Contoh as-salatu wajibah, sembahyang itu wajib. Lepas tu dibincang pada sudut apa? Qadiyah tu pada sudut hukum hakam syarak lah. Bukan dibincangkan pada sudut nahwu, saraf, mantik, apa bagai tu. Wasmuhu, dan namanya ialah ilmu fiqh, ataupun nama lain ialah ilmu furu', ilmu cabang, ilmu usul, akidah. Ataupun nama zaman dulu dipanggil sebagai ilmu tarjih wan nazar, ilmu tarjih wan nazar. Jamil. Wastimdaduhu, tempat pengambilan ilmu ini. Tak, takut diambil daripada pandangan peribadi ulama sekian, tak, bukan daripada dalil Quran Sunnah. Tengok dulu kat sini sebut apa? Wastimdadu minal kitab. Al-kitab, lafaz al-kitab bila disebut dalam kitab fiqh, kitab syarak, kita faham Quran lah. Tapi kalau disebut dalam kitab nahwu, tu tengok dia punya siyaqul kalam. Ada kala makna al-kitab itu ialah al-kitab karangan Imam Sibawai. Nama kitab karangan Imam Sibawai ialah al-kitab. Cuma kat sini maknanya Al-Quranul Karim. Bukan fiqh diambil daripada kitab Imam Sibawai. Itu perbahasan nahwu. Wastimdaru minal kitabi was sunnah. Was sunnah as-sahihah. Sunnah-sunnah yang sahihah. Sebab sandaran hukum tak boleh ambil daripada hadis yang apa? Yang maudhu'. Yang maudhu' memang tak boleh lah. Yang palsu. Yang dhaif pun tak boleh. Yang dhaif pun tidak boleh. Cuma tu kena kaji, kena baca lagi lah. Sekadar saya baca, yang tak boleh tu bila tak boleh baca tu gitulah jadi. Sekadar yang baca lah. Kalau sekadar istihbab, kita nak sebut perkara ni mustahab, bukan sunnah Rasulullah, tak, sekadar nak sebut mustahab. Macam mana semula? Satu-satu hukum, sekadar untuk kita bagi hukum mustahab, itu tidak ada masalah walaupun sandarannya hadis dhaif. Walaupun sandarannya hadis dhaif.
Contoh, apa hadis? Tak ingat. Tu. Ada apa hadisnya? Dhaif. Sekadar untuk apa tu? Maknanya hadis sekalipun dhaif, untuk keluarkan hukum istihbab tu tidak menjadi isu lagi lah, tidak jadi masalah. Cuma kalau kita nak sebut hukumnya wajib ataupun hukumnya haram, tu. Adakah boleh sekadar dengan hadis yang lemah? Jawapannya tidak boleh. Wal ijma'. Ijma' ulama mujtahidin. Walaupun secara ijma' sukuti. Wal qiyas yang cukup syarat lah. Jadi semua ni ialah tempat pengambilan hukum hakam yang ada dalam kitab fiqh, daripada Quran, daripada hadis, daripada ijma', daripada qiyas. Dan perbahasan-perbahasan ini dibincang panjang lebar dalam kitab usul fiqh. Wa hukmu syari' fih, seterusnya hukum syarak. Syarak kat sini maknanya Allah Ta'ala lah. Kadang-kadang diitlakkan syarak dan dikehendaki daripadanya Rasulullah secara majas. Secara majas. Sebab yang musyarri' hakiki Allah lah. Siapa yang mewajibkan sembahyang? Nabi ke Allah? Allah. Siapa yang mewajibkan salat, puasa? Allah, bukan Nabi. Tapi ada kali kita sebut Nabi Rasulullah telah mewajibkan kita sembahyang. Itu maknanya majazan, secara majas. Kerana Rasulullah itu ialah perantaraan. Ke Allah Ta'ala bagi tahu tu kepada kita? Tak, melalui Nabi lah. Sampaikan Quran apa hadis tu melalui Nabi. Jadi disebutkan Nabi itu sebagai musyarri' ataupun syari' majazan. Cuma kat sini wa hukum syari' yang dikehendaki dengan lafaz asy-syari' ialah Allah Ta'ala itu sendiri. Wa hukum syari' fihi ay fi ta'allumihi al-wujubul 'aini fi ma tatawaqqafu 'alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakahah. Jadi hukum belajar fiqh ni wajib ain. Setiap orang kena belajar. Setiap yang mukallaf lah. Tu wajib belajar. Wajib belajar apa? Fi ma tatawaqqaf 'alaihi, perkara-perkara yang terhenti pada dia, hukum hakam yang terhenti padanya sahnya ibadat. Kalau nak sembahyang, kena belajar perkara-perkara yang terhenti padanya sahnya sembahyang. Kalau nak bermuamalah, nak bisnes, kena belajar perkara-perkara yang terhenti padanya sahnya jual beli, sewa dan sebagainya. Kalau nak berkahwin, kena belajar perkara-perkara yang terhenti padanya sah batalnya perkahwinan. Hak-hak yang wajib kita sebagai suami beri kepada isteri dan sebaliknya. Kena belajar belaka tu. Jangan tahu buat anak je tak belajar. Ada ramai orang Islam ini begitu. Kahwin, lepas tu cerai. Dah cerai talak 3, talak 4, talak 5, bini dia duduk bersama lagi, bersetubuh lagi. Dah tak tahu, tak reti. Kita dah kena mengajarnya. Tu. Kalau nak bernazar, kena tahu hukum nazar. Kalau nak berkorban, kena tahu sedikit sebanyak hukum korban. Ni korban setiap tahun. Hukum korban tak pernah belajar. Kena belajarlah sikit sebanyak hukum hakam dia yang berkait. Tak, supaya korban kamu tu sah. Kamu nak buat pahala, tiba-tiba dapat dosa. Sebab apa? Dapat daging korban, bagi orang tu, bagi orang ni tak tentu hala, bagi orang kafir. Tak, lepas tu boleh jadi tak cukup umur daging binatang korban tu, kita dapat pahala korban walaupun boleh dimakan, tapi pahala korban tu tak dapat lah. Tak, tu. Cuma wajib ke atas mereka ni tadilah fi ma tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah, perkara yang terhenti padanya sah ibadat. Contoh nak sembahyang, nak sah dia, kita kena tahu bahawa rukun lah dan juga syarat. Tak, syarat nak sembahyang kena suci daripada hadas kecil, hadas besar. Nak suci daripada hadas kecil, kena wuduk. Kena belajar bab wuduk pula, rukun wuduk, syarat sah wuduk. Lepas tu kalau mandi nak sah sembahyang, kena suci daripada hadas besar. Kena tahu cara nak angkat hadas besar dengan cara mandi. Mandi tu berapa rukun, syarat sah mandi apa, kena tahu. Okey, sunat, perkara sunat. Terhenti tak pada dia sahnya sembahyang. Contoh, saya tak tahu perkara sunat. Saya tak tahu perkara sunat wuduk, perkara sunat sembahyang, saya tak tahu. Satu pun tak tahu. Yang saya tahu perkara wajib sahaja. Okey, kalau saya
Sembahyang sah tak? Sah. Walaupun saya tak tahu perkara sunat. Cuma terlepas banyak ganjaran lah. Tapi sah tak? Sah. Jadi belajar perkara sunat tak wajib. Boleh. Sebab tanpa perkara sunat, sembahyang kita sah. Bila kita tahu perkara-perkara rukun dan syarat yang berkait, yang penting, yang berkait. Boleh? Cuma itulah kalau kita mengajar, ala-ala mengajar, tak, terutama di surau masjid, kita kenalkanlah kepada penduduk setempat sunat-sunat, rukun, semua sekali lah. Secara ringkas lah, tak payah panjang lebar. Orang kampung ni dia nak beramal je. Melainkan kalau dah selesai level 1, memang nak naik level 2, level 3, memang orang kampung tu begitu. Tak ada masalah lah. Tapi kalau kita mula mengajar kat situ, sebelum tu pun orang tak ada mengajar, jangan kita masuk-masuk syarah fiqh macam kita syarah ke budak. Pelajar jangan, orang lari. Kita ringkas-ringkas, sekadar orang tu boleh faham untuk dia aman, dah memadai dah. Sekadar lepas fardu ain gitu. Melainkan kalau ada program, macam yang sampahan ni ada program dia. Habis kitab ni, belajar kitab ni, habis kitab ni, belajar kitab ni. Tak apalah. Mengajarlah secara mendalam berdasarkan kitab yang kita ajar tu. Tapi kalau tidak ada program begitu, sekadar fardu ain asas pun tidak ada masalah dah. Okey. Nak habis dah. Wal kifai fi ma zada ala dhalik. Okey, jadi pertama belajar hukum fiqh ni wajib aini. Yang kedua wal kifai, wajib kifai fi ma zada ala dhalik. Fi ma zada ala dhalik ay ala ma tasihhu bihi al-ibadatu wal muamalatu wal munakahah. Maknanya lebih daripada level fardu ain. Tak, kita dah belajar fardu ain, sembahyang kita dah sah, haji kita dah sah, puasa kita dah sah. Belajar lebih daripada kadar tu, hukumnya fardu kifayah. Dan hukum fardu kifayah berterusan ila bulughi darajatil fatwa. Sampai peringkat orang tu sampai ke darajat boleh berfatwa. Boleh berfatwa. Sekira-kira dia tu menguasai dengan baik mazhab. Contoh mazhab Syafi'i. Tak, sudut usul fiqahnya, sudut masalah furuknya, khilafnya, yang mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang marjuh. Itu. Sehingga ke peringkat itu masih lagi dalam hukum fardu kifayah. Wan nadbu fi ma zada ala dhalik. Okey, lebih daripada level menguasai mazhab. Itu sunat. Jadi sekarang ni kat Malaysia ni kalau sekadar untuk fardu kifayah memang settle lah, alhamdulillah. Banyak lagi lah yang menguasai mazhab ni dengan baik. Tak, dan boleh berfatwa dengan baik, cuma nak dapat pada seseorang itu mungkin susah. Mana memang seorang betul yang pakar sudut usul fiqhnya, sudut cabangnya, khilaf, rajah, mungkin susah lah. Tapi sudut majmuk, satu kumpulan, kan fatwa kan memang disampaikan oleh seseorang, tapi selepas perbincangan satu kumpulan, hak ni pakar usul, hak ni pakar fiqh, hak ni pakar, itu dah juga memadai lah. Okey, selepas daripada tu wan nadbu fi ma zada ala dhalik, sunat. Selepas daripada darajah fatwa sehingga menjadi mujtahid mutlak macam Imam Asy-Syafi'i, itu sunat. Allahumma ja'alna minal mujtahidin al-mutallaqin. Okey, wa nisbatuhu, nisbah ilmu ini ila sa'iril ulum. Nisbah ni maknanya ada tak beza antara ilmu fiqh dengan ilmu yang lain? Saya sebut apa? Al-mughayaratu laha. Ada perbezaan lah. Maknanya ilmu fiqh bukan ilmu hadis, ilmu fiqh bukan ilmu tafsir, ilmu fiqh bukan ilmu tauhid. Jadi nisbah ilmu fiqh kepada ilmu yang lain ialah perbezaan, al-mughayarah. Ini bukan ilmu itu. Ilmu ini bukan ilmu itu. Wa fadluhu, kelebihan. Fawaqanuhu ala sairil ulum. Dia lebih tinggi daripada semua ilmu. Ustaz, lebih tinggi daripada ilmu tafsir, ilmu hadis. Fiqh ni taklah. Jadinya ilmu fiqh ni lebih tinggi daripada sekalian ilmu, melainkan tafsir dengan hadis. Tafsir paling tinggi sebab dia berkait dengan kalamullah. Hadis level nombor 2 sebab berkait dengan kalam Rasulullah.
Fiqh selepas tu. Tapi kalau kita baca kitab tauhid, disebut fadilat ilmu tauhid ialah afdalul ulum, sebaik-baik ilmu. Kita baca mantik disebut afdalul ulum. Kita baca kitab lain pun sebut afdalul ulum. Afdalul ulum tu bukanlah berkait pada pandang sudut lah, sudut pandang. Sudut nahu afdalul ulum. Mungkin pada sudut apa? Sebaik-baik ilmu, sebab terhenti nak faham kitabullah, sunnatul rasulillah, mesti kena faham nahu. Jadi dia tu wasilah. Tak. Kitab-kitab ni, Quran, hadis, apa kitab fiqh, tak boleh faham kecuali dengan nahu. Jadi afdalul ulum, sebaik-baik ilmu. Tak. Pergi kitab mantik, afdalul ulum. Jadi itu masing-masing ahlul fan mendakwa ilmu mereka tu afdalul ulum. Tapi sebenarnya macam tadilah. Tafsir level nombor 1, hadis nombor 2, lepas tu fiqh level nombor 3. Sebab fiqh ni hatta dalam iqtisad, dalam muqaddimah al-iqtisad fil i'tiqad karangan Al-Ghazali, Imam Ghazali sebut, kalau ada seorang pemuda, seorang aja, dia boleh mengaji tauhid, dia boleh mengaji fiqh. Dia kalau dia ngaji tauhid, dia kurang fiqh. Kalau dia ngaji fiqh, dia tak kuasai dengan baik ilmu kalam, ilmu tauhid. Dia nak mengaji yang mana? Imam Ghazali sebut, moleknya, afdalnya bagi dia belajar fiqh. Sebab fiqh ni semua orang perlu. Orang sakit, orang tak sakit, orang alim, orang tak alim, mutakallimun pun perlu pada fiqh. Semua perlu pada fiqh. Tak, semua perlu kepada fiqh. Tu. Adapun ilmu kalam ni bukanlah pegangan Allah Ta'ala tu satu, Allah Ta'ala tu tidak menyerupai makhluk, Allah Ta'ala tu berkuasa. Tak, itu ilmu tauhid. Ilmu kalam ni satu level lain dah. Satu tahap dia boleh rod syubhat-syubhat yang datang daripada barat, daripada orang kafir dan sebagainya. Macam Syekh Al-Buti, Syekh Sayyid Fudah. Tak, itu mutakallim. Syekh Mustafa Sabri. Tu mutakallim. Jadi orang tu nak jadi mutakallim ke faqih? Imam Ghazali, walaupun dalam kitab Iqtisad fil I'tiqad sebut faqih. Elok jadi faqih. Sebab apa? Sebab manfaat dia lebih banyak, lebih luas berbanding dengan ilmu kalam. Okey. Okey. Fawadhi'uhu, orang yang meletakkan ilmu ini dalam kitab, orang yang pertama yang mengarang ilmu fiqh ni dalam kitab ialah humul a'immatul mujtahidun. Imam-imam yang mujtahid seperti Abu Hanifah dan juga anak murid beliau seperti Abi Yusuf dan juga Muhammad ibn al-Hasan, Imam Malik radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Al-A'zam Asy-Syafi'i, Imam Syekh Mustafa sebut Al-A'zam. Imam lain dia tak sebut Al-A'zam. Biasalah tu sebab kawan tu mazhab Syafi'i. Jadi semua ni insya-Allah minal a'zamiyyin ataupun mu'azzamin, dibesarkan oleh kita lah, diagungkan oleh kita, semua ulama kibar. Wal Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi itu dipanggil sebagai wadi', orang yang meletakkan, orang yang mengasaskan ilmu fiqh ialah imam-imam mujtahidun. Antaranya ialah Al-Imam Al-A'zam Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kita berhenti situlah. Saya cadang tadi nak baca juga bab taharah. Cuma jadi panjang sikit. Tak ada masalah. Okey, untuk akan datang ni dalam kitab Yaqut ni, kalau perasan perbahasan bab air dia tak ada. Perbahasan bab air secara khusus dia tak sebut. Air mutlak musta'mal dia tak sebut. Lepas tu bab sertu secara khusus dia tak sebut juga. Ini masih dalam rakaman. Jadi minggu depan kita akan baca bab tu. Kita tak masuk bab wuduk lagi. Boleh? Sebab kita nak hurai panjang jugalah. Mungkin kita akan banyak guna kitab Mu'nisul Jalis. Sebab dalam matan memang tak ada. Memang ringkas sangat. Boleh kita nak terang tentang air musta'mal, air musyammas, air apa tu yang berubah disebabkan mujawir, mukhalid, air yang najis, apa semua tu lah. Lepas tu boleh kita masuk bab wuduk. Okey, boleh tak?
Sebab saya tengok memang tak ada perbahasan bab air ni. Sebab tu saya sebut panjang sikit dalam awal kitab bila dalam matan sebut wasail kepada at-taharah itu ialah air, yang dibahas pasal air itu agak panjang. Sebab apa? Dalam matan memang tak ada. Memang tidak ada. Jadi kita akan baca minggu depan. Kita berhenti pada al-wudu. Boleh? Jadi yang terakhir lah, saya harap tolonglah beli supaya kita mudah untuk belajar. Tu minta lah sedekah kat siapa-siapa untuk beli kitab. Harga dalam 200 lebih. Ataupun carilah yang lebih murah. Cumanya pesan kalau nak beli cetakan Darul Ad-Diya. Itu yang terbaru, cetakan ketiga. Jangan saya yang cetakan kedua ataupun yang pertama. Saya yang ketiga, yang terbaru, paling latest. Yang saya punya ni cetakan Darus Samaratil Ulum, bukan Darul Diya. Cuma okey sikit sebab sebab cetakan ni cetakan yang kedua lah. Boleh? Cukup sekadar itu. Ada soalan tak? Mana ni? Tak ada ni. Ramai tak ada ni. InsyaAllah yang lain tu dengan rakaman lah, insyaAllah. Ada sebarang soalan? Tak ada soalan? Ke komen tak masuk? Cuba komen sikit Ustaz Amirul. Okey. Okey. Jadi ulang kaji. Paling tak boleh nak ulang kaji syarah Al-Mu'nisul Jalis. Antum baca ni. Al-Yaqutun Nafis. Dan dia ada ta'liq kat bawah ni. Ta'liq dia sangat bermanfaat. Ta'liq ringkas. Itu juga dah sangat baik dah. Macam saya sebut, syarah kalau kita baca menyebabkan kita mabuk, tak payah bacalah. Jadi kita jadi tasyattut nanti. Zihin kita jadi tunggang terbalik. Dibaca matan, faham matan dengan baik dengan syarahan daripada guru je. Tapi kalau boleh faham dengan baik syarah, itu yang lebih baik lah. Sambil-sambil nak belajar praktik saraf, nahu, bolehlah baca kitab fiqh ni. Okay, cukup sekadar tu, insyaAllah kita sambung lagi pada minggu hadapan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.